Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah izinkan kita untuk berada di sini sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan sementara menunggu masuknya waktu solat fardu isya, kita laksanakan satu lagi tuntutan, iaitu memenuhkan masa di antara maghrib dan isya ini dengan majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang dinaungi oleh para malaikat, di bawah naungannya insya-Allah. Baik, saya malam ni diminta gantikan Dr. Arif. Asalnya pihak masjid minta saya untuk tazkirah Jumaat hari ini, minta minggu lepas lagi. Saya kata minggu ni saya minta maaf, saya ada back to back meeting hari ni, so saya takut saya tak boleh bagi komitmen. So tak apalah, rupanya malam ni ganti juga. So insya-Allah kita sambung perbahasan kita berkaitan kitab Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita gelarkan sebagai seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ni kita cuba lihat bagaimana layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang kita gelarkan sebagai bangsawan ataupun orang-orang atasan, ataupun kita gelar hari ini so called very important people. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani mereka. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW menyerukan Islam ini kepada semua orang. Tak kira dia tu kecil ke, besar ke, siapa statusnya, maka Nabi SAW akan pastikan Islam itu sampai kepada mereka. Bahkan dalam beberapa strategi, Nabi mengutamakan dakwah ini kepada golongan-golongan atasan, sebab mereka ini ada pengaruh terhadap orang bawahan. Dan kalau kita lihat antaranya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menulis, dia kata apa? Alasan menyeru kepada raja-raja yang lain untuk masuk Islam ni, jika mereka terima Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti. Sebab biasalah orang-orang bawahan ni kalau tengok orang atasan masuk ataupun orang-orang bangsawan ni masuk, kebiasaannya mereka akan mengikuti. Sebab tu ada ungkapan menyebut annasu ala dini mulukihim. Manusia ni akan beragama, akan beragam, akan bersosial sebagaimana raja-raja mereka ataupun ketua-ketua mereka. Maka dalam keadaan ini, bila mana Nabi SAW kembali daripada Hudaibiyah, kita pun tahu peristiwa yang berlaku di Hudaibiyah, maka Nabi SAW mulai melakukan diplomasi terhadap raja-raja ini, yang mana Nabi SAW mulai mengutus surat kepada raja-raja ini. Kata Ibnu Hisham dalam sirahnya, dia kata apa? Nabi SAW mengirimkan para utusan baginda daripada kalangan sahabat untuk apa? Untuk sampaikan surat-surat untuk ajak manusia ini untuk masuk Islam. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat bahawasanya ada beberapa orang sahabat Nabi SAW, antaranya yang panggil Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yang mana Nabi assign Dihyah ini untuk dia bertemu dengan Hercules ataupun Herakli, yang mana merupakan pemerintah kerajaan pada ketika itu kepada Kaisar Romawi. Abdullah bin Huzaifah diutuskan untuk menemui Kisra ataupun Caesar, Raja Parsi dan sebagainya. Diutuskan Amr bin Umayyah Ad-Damiri untuk bertemu dengan An-Najashi, dan juga Hatib bin Abi Balta'ah untuk bertemu dengan Muqawqis, penguasa Mesir. Dalam keadaan ini tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi SAW melayani golongan ini dengan selayaknya. Kenapa? Sebab mereka ini ada pengaruh. Kita hari ini gelar sebagai influencer.
pempengaruh. Once mereka dapat pengaruhi orang lain, kadang-kadang ia memberikan suatu natijah yang baik. Kalau mereka buat benda yang tak baik, kebiasaannya influence dia ke tidak baik. So Nabi ambil sikap ini untuk dekati mereka. Sebab tu kadang-kadang masjid kan dia panggil penceramah-penceramah yang so called celebrity. Why? Sebab dia boleh tarik crowd. Muka macam saya ni taklah selebriti kan, tapi sekurang-kurangnya sekali-sekala kena buat. Untuk apa? Untuk tarik lah. Sebab mungkin kadang-kadang dia nak datang hari biasa segan, sebab kita nampak, sebab tak pernah nampak muka dia kan, tiba-tiba nampak sangat lah kan. So dia datang dalam keadaan ramai orang. Siapa tahu mungkin pada ketika itulah Allah Ta'ala bukakan hatinya. Sebab tu jangan kita keterlaluan, tak suka pula dengan suatu program besar. Silakan panggillah orang yang ada nama sekali-sekala. Untuk apa? Untuk cuba mempengaruhi. Dan saya teringat dalam kisah Abu Sufyan, bila mana Hercules ini mengatakan kepada Abu Sufyan, maka kalau kamu katakan ini benar, maka dia ini seorang Nabi. Aku tahu dia akan muncul, tapi aku tak tahu kalau dia ini salah seorang daripada kalian. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW tulis surat kepada Hercules ini. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hirqalil Azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Ini kaedah Nabi tulis surat. Kita hari ni email kot, surat tak ada dah rasanya kan. Saya dalam sektor awam tu ada lagi lah surat rasmi, tapi tak jumpa dah. Zaman stamp pun ada ke? Tak ada dah stamp. Saya last kumpul album stamp umur saya 10 tahun. Lepas tu pergi mana album stamp tu pun tak tahulah. So Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hirqalil Azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Okay, Nabi tak kata Assalamualaikum warahmatullahi, sebab Assalamualaikum warahmatullahi spesifik untuk orang Islam. Kalau kita nak greet orang bukan Islam, kita boleh gunakan perkataan ini, salamun ala man ittaba'al huda. Apa maksud dia? Kesejahteraan ke atas siapa-siapa yang mengikut petunjuk. Maknanya kalau orang tu ikut petunjuk, bagus, dia akan dapat keselamatan dan kesejahteraan. Kalau tak ada dah. Okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, wa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arithin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aku ajak kamu ini untuk terima seruan Islam ini. Nabi kata aslim taslam. Maksudnya apa? Terimalah Islam, kamu akan selamat dan juga sejahtera. Dan Nabi kata, kalaulah kamu terima Islam ini, kamu akan dapat pahala sebanyak 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab kamu ni orang penting. Bila orang penting ni buat sesuatu yang baik, orang akan ikut, dia akan dapat pahala berganda. Tetapi Nabi kata, bila anda berpaling, maknanya kalau kamu tak terima dakwah ini, kamu akan tanggung dosa rakyat kamu. Sebab apa? Sebab dia bertanggungjawab. Anda dia baik, baiklah. Kalau dia tidak baik, tak baiklah. Sebab tu Nabi SAW, bila mana ada sahaja golongan bangsawan-bangsawan ini yang masuk Islam, Nabi antara orang yang sangat-sangat bergembira. Sebab tu tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni kadang-kadang kita terlalu ekstrim. Ada orang yang dia layan VIP je, marhain tak layan. Ada orang yang dia layan marhain sampai lupa nak layan VIP. Itu pun salah. Nabi tunjukkan kesemuanya Nabi layan, bersesuaian dengan keadaan mereka, bersesuaian dengan peranan mereka. Sebab masing-masing di antara kita ni ada keistimewaan, ada peranan masing-masing. Saya teringat bila belajar sastra Melayu kan, kalaulah semua orang itu diberikan peranan yang sewajar dia, ia senang. Teringat dia kata, orang yang capik menumbuk lesung, yang capik menunggu ayam, yang buta menumbuk lesung, yang berpekak memasang meriam, yang kurak memikul buluh. Betul tu. Kalau siapa yang boleh tangkap, maknanya itu peranan yang sebenar. Sebab dia kata, orang capik dia akan jaga ayam. Ini cerita orang dulu kan, bila jemur padi, siapa yang nak tolong halau ayam tu, melainkan yang capik memang tak duduk mana kan.
Dia memang capek, kaki dia bermasalah, so dia stay situ lah. So peranan dia tolong jaga halau ayam. Betul juga tu. Hak yang memang ada penyakit kurap, badan memang gatal-gatal, bagi pikul buluh, apa masalah? Benda tu hari-hari dia lalui. Orang yang pekak dia pasang bedil atau meriah, betul, dia bukan dengar apa pun. Tuan-tuan nampak tak, kalau kita berikan peranan yang sepatutnya, maka masyarakat akan bertindak dengan baik. Tok imam so jadi tok imam, jangan tok imam tuan-tuan suruh jadi arkitek. Naya kawan tu, arkitek jadi arkitek lah. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW kata Ibn Shihab Az-Zuhri, satu ketika ada seorang wanita yang Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham, yang mana dia ni menikah dengan seorang lelaki yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Tuan-tuan kena nama Abu Jahal, tahu dah siapa dia. Ikrimah bin Abu Jahal ni kita pun tahu dia anak Abu Jahal. Bagaimana penentangan dia terhadap Nabi SAW semua orang tahu. Tetapi satu benda yang kita harus akui, Ikrimah ini juga ada pengaruh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka dalam keadaan ini, bila mana hari Fathu Makkah, hari Nabi SAW buka Makkah, isteri dia ni Ummu Hakim ni masuk Islam. Tetapi Ikrimah ini lari pergi ke Yaman. Sebab dia takut Nabi SAW akan bunuh dia. Sebab dengan peranan dia menentang Nabi SAW, siapa-siapa dia yang tak takut. Maka dalam keadaan ini, tapi nak tunjukkan baiknya isterinya ini, Ummu Hakim ini pergi sampai ke Yaman cari suami dia. Apa yang dia buat? Dia minta kepada suami dia, tolonglah masuk Islam, kamu akan selamat wahai suamiku. Nabi SAW takkan mengapa-apakan orang yang telah pun masuk Islam dan minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu akhlak yang Nabi ajar, sejahat mana pun orang itu sebelum ini, tak kala mana dia masuk Islam seolah-olah terhapus segala dosa. Kita ni orang tu baik dah, buat jahat sekali, hak sekali tu kita kenang sampai bila-bila. Tu kita terbalik. Imam silap sikitnya, baca qul ya ayyuhal kafirun, lupa hujung. Qul ya kan antara surah yang kadang-kadang boleh tersasul sampai sudah. Jangan main. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tak jumpa jalan keluar dah. Kita kat belakang geram, apa imam itu pun tak ingat. Kita duduk cerita benda tu 8 tahun. Padahal sekali tu je imam salah, selama hari tak pernah salah pun. Tetapi Nabi SAW, akhlak Nabi bila mana orang itu sejahat mana sekalipun masuk Islam, Nabi maafkan. Hatta peristiwa Wahsy yang telah pun membunuh Sayyidina Hamzah, Nabi SAW terima dia. Cuma Nabi kadang-kadang tak boleh sangat nak pandang sebab teringat Hamzah. Itu saja. Bila mana Ummu Hakim ini pergi ke Yaman dan ajak suami dia Ikrimah masuk Islam, maka akhirnya Ikrimah ni dengan pujukan, kuasa pujukan orang perempuan. Ini hebat orang perempuan. Mereka ada kuasa memujuk yang tak ada pada orang lelaki. Orang lelaki ni tak kau dah, tak nak sudah. Orang perempuan ni lain, dia pujuk, punya pujuk, akhirnya masuk Islam. Ini kuasa yang ada pada orang perempuan. Jadi orang perempuan gunakan kuasa pujuk ni. Orang lelaki ni tak ada kuasa pujuk, dia kuasa yang tak kau dah. Maka bila mana Ikrimah ni masuk Islam, Ummu Hakim ni bawa dia berjumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, bila mana peristiwa ni Nabi tahu, disampaikan kepada Nabi SAW. Bila Nabi lihat Ikrimah bin Abu Jahal ni datang, kemudian dimaklumkan bahawa dia ni masuk Islam, kata berawi yang meriwayatkan riwayat ini, dia kata Nabi SAW seolah-olah melompat gembira, dan dalam keadaan waktu tu Nabi tak sempat pun pakai baju. Nabi tak sempat pun pakai baju, pakai kain lah. Nak menggambarkan bila mana ketika itu Nabi welcome Ikrimah, Nabi terima bai'ah Ikrimah pada ketika itu. Tengok Nabi layan, sebab Nabi tahu bahawasanya orang sebegini kalau kita terima Islam dia, kita jadikan dia orang baik, maka orang akan ikut. Ini dakwah Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam pelbagai kisah, saya tak nak cerita tentang Adi bin Hatim ni, ceritanya terlalu panjang. Tapi tuan-tuan, nak menggambarkan bagaimana Nabi SAW ni tunjukkan penghormatan, Nabi hargai mereka, Nabi peduli kepada mereka, dan Nabi tunjukkan keramahan kepada mereka. Ini ada seorang yang so-called VIP dalam masyarakat pada ketika itu yang nama dia Makhramah.
Ya, Makhramah ni satu ketika dia minta kepada anak dia yang bernama Miswar. Dia kata, wahai anak aku diberitahu Nabi SAW ni dapat beberapa helai pakaian. Ya, yang mana kalau dan Nabi SAW ni tengah bahagikan pakaian-pakaian tersebut, maka dia ni pun minta kepada anak dia Miswar ni, pergilah jumpa Nabi, dia kata, dan temui Nabi SAW. Okay. Maka mereka pun pergi jumpa Nabi SAW dan dapati Nabi SAW ada dekat rumah. Okay. Si ayah ni kata apa, wahai Miswar, tolonglah panggil Nabi SAW. Okay. Maka dalam keadaan ini Miswar ni kata, wahai ayah, okay, patut ke panggil Nabi SAW? Sebab bila pada mereka mungkin taraf mereka tidak sama. Dalam keadaan ini si ayahnya menyebut apa? Wahai anak, panggil sahaja. Rasulullah ini bukanlah orang yang zalim, baginda bukan orang yang suka mengenakan orang. Maka dalam keadaan ini kata Miswar, aku pun panggil Nabi SAW. Ketika itu Nabi mengenakan jubah. Mengenakan jubah yang di jubah itu ada jahitan-jahitan ataupun kain-kain yang disulam dengan benang sutera. Pada ketika itu, okay, dan Nabi kata, wahai Makhramah, kami sembunyikan jubah ini untuk kamu, maka kamu ambillah. Tuan-tuan, hadis ini tunjukkan apa? Dalam keadaan Makhramah ini orang penting, Nabi tak lupakan dia. Nabi simpan pakaian yang diberikan kepada baginda ini. Cuma kalau lihat hadis ini seolah-olah tunjukkan Nabi benarkan lelaki pakai pakaian yang ada jahitan sutera, ada jahitan emas. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini perlu difahami mungkin pada ketika ini pengharaman laki pakai sutera dan emas belum berlaku lagi. Sebab proses update syariah itu berlaku daripada semasa ke semasa. Kemungkinan pada ketika ini, waktu itu lelaki masih lagi dibenarkan untuk memakai pakaian daripada sutera. Now tak boleh. Ia khusus untuk wanita sahaja. Privilege to woman. Emas dan juga sutera merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada orang perempuan. Kita yang lelaki, pakailah apa yang ada. Kan, tak ada masalah. Lakinya pun tak kisah apa yang ada disangkut je kat badan dia. Baik. Dan Nabi SAW, bila mana Nabi SAW layan golongan-golongan sebegini, Nabi antaranya, Nabi jadi orang yang sangat baik mendengar, atau kita kata good listener. Satu ketika kata Ka'ab Al-Qurashi, aku dapat tahu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang pembesar Arab jahiliyah pada ketika itu, yang mana kaumnya duduk di suatu tempat yang mana orang Quraisy pun selalu lepak lah. Kita panggil sebagai kawasan di mana orang-orang ataupun tempat di mana bangsawan Mekah suka lepak untuk bincang hal negara. Mungkinlah kita kata pusat pentadbiran, wallahu a'lam. Di kala itu Nabi SAW duduk bersendirian di Masjidil Haram. Cerita ni berlaku pada zaman Makkah. Orang pun kata, wahai Quraisy, apakah tidak sebaiknya untuk aku temui Muhammad? Kata Utbah bin Rabi'ah ini, aku nak cakap dengan dia, kok dia boleh berhenti nak ajak orang masuk Islam. Sebab aku ni pun bukan calon-calon orang, I'm somebody. So dia kata, maybe aku boleh talk slowly to Muhammad, kata dia. Dalam keadaan ini, benda ini terjadi selepas mana Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Sejarah ni kena kait banyak. Kita pun tahu Sayyidina Hamzah asalnya tidak Islam. Bila mana anak saudara dia kena kacau selalu, akhirnya Hamzah masuk Islam. Dia antara orang yang senantiasa melindungi Nabi SAW. Dan Nabi SAW bila mana Hamzah masuk Islam, baginda makin berani untuk ajak orang lain masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy tak suka perkaranya, sebab bagi mereka kedudukan mereka terancam, agama mereka jadi agama yang tidak dapat sambutan. Maka dalam keadaan ini mereka pun kata, wahai Abul Walid. Gelaran dia Abul Walid. Ini satu budaya Arab. Orang Arab ni kadang-kadang dia ada nama sendiri, tapi dia juga dipanggil dengan nama Abu. Contoh, Nabi SAW digelar sebagai Abul Qasim. Abul Qasim sebab anak sulung lelaki Nabi nama dia Al-Qasim, maka nama dia Abul Qasim. Itu gelaran. Macam juga Abu Hurairah kan, nama dia Abdul Rahman bin Syams, Abdul Rahman. Tapi sebabkan dia ni suka kepada kucing, Nabi gelar dia Abu Hurairah.
Okay, ini satu budaya Arab lah. Kalau tuan-tuan ada anak, contoh anak lelaki sulung nama Abdullah, letak nama Abu Abdullah. Kalau juga perempuan, sebab tu contoh Ummu Kulthum, ibu kepada Kulthum. Kan Kalsum ya, Arab sebut Kulthum. Kulthum ni nama lelaki. Kulthum ni nama lelaki asalnya. Tapi tak apalah, orang Melayu Kalsum ni nama perempuan. Tapi asalnya orang Arab Kulthum ni nama lelaki. So Ummu Kulthum, ibu kepada Kulthum. Ini budaya Arab juga. Macam juga Arab dia ada nisbah. Nisbah ni macam mana sebut? Macam suatu gelaran lah. Sebab tu nama Al-Imamul Bukhari, bukan nama dia. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari, sebab lahir di Bukhara. Al-Imam Tirmizi sebab lahir di Tirmiz, atau setengah menyebutkan sebagai Turmuz, maka digelar sebagai At-Tirmizi atau Tirmizi. Kita ada ulama, saya bangga kan, kampung saya kan. Okey, Allahu Akbar. Pengarang kepada kamus Syekh Idris Al-Marbawi, sebab lahir di kampung Lubuk Merbau. So kalau ni Taman Tun, payah sungguh lah, tak boleh. Taman Tun payah sikit lah. Ada kawan-kawan gelar saya Ustaz Syahir Al-Bangsari, sebab saya mengajar Masjid Bangsa lama kan. So dia ada Al-Bangsari. Okey lah saya kata kan, Taman Tun ni payah nak tak nisbah, tak boleh nak nisbah kan. So dia panggil Abdul Walid. Dia kata, wahai Abdul Walid, boleh tak kamu jumpa dengan Muhammad ni, selotok dengan dia. Ikut dia nak dengar kamu lah. Maka dalam keadaan ini Utbah ni jumpalah Nabi SAW. Okay, dia kata, wahai anak aku, okay, sebab Nabi juga ada hubungan kekeluargaan dengan makna wahai anakku. Dia kata apa? Engkau ni memiliki kehormatan, okay, engkau juga daripada silsilah yang mulia, tapi kamu ni bawa something big dalam masyarakat, sampai masyarakat berpecah belah. Ada yang hina Tuhan-Tuhan mereka dan sebagainya. Boleh tak kamu berhenti daripada sebarkan agama kamu ini? Kalau kamu nak harta, kamu beritahu, aku boleh bagi. Kalau kamu ni nak kehormatan, kami boleh lantik kamu sebagai ketua. Kalau kamu nak raja, kami boleh julang kamu sebagai raja. Andai kamu ni kena sampuk, kata dia lah kan, kena sampuk ke, kena dengan jin apa-apa ke, bagi tahu. Aku cari mana-mana tabib yang sesuai hebat untuk ubati kamu. Yang penting kamu jangan ajak orang masuk Islam je. Sepatah pun Nabi tak interrupt. Kalau kita awal-awal lagi hang dia kan, lu siapa? Nabi SAW tahu bahawasanya dia di pihak yang salah, baginda di pihak yang benar. Tapi akhlak Nabi mendengar satu demi satu. Ya, kita ni suka potong cakap orang. Cuba dengar habis-habis dulu. Bila mana Utbah bin Rabi'ah selesai sahaja berbicara pujuk Nabi SAW, barulah Nabi tanya dia, wahai Utbah, kamu dah selesai bicara ke? Dah habis cakap dah? Kata Utbah, aku dah habis apa benda nak cakap. Maka dalam keadaan ini Nabi kata, sekarang dengar pula aku nak cakap apa. Maka Nabi SAW pun baca ayat-ayat daripada surah Fussilat. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minarrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, sampailah ayat yang ke-6. Bila mana sampai sahaja ayat yang ke-6 ini, tiba-tiba Utbah ni rasa terpegun. Dalam riwayat menyebut dia sampai ke peringkat ambil tangan dia ni letak dekat belakang dia sampai dia terduduk. Dia ambil tangan dia ni letak sebagai lapik, dia terduduk sebab mendengar satu benda yang tak pernah dia dengar. Tak pernah dia dengar langsung. Maka dalam keadaan ini sampai sahaja ayat sajdah pada surah Fussilat, ada satu ayat sajdah. Okey, dalam keadaan ini Nabi SAW bersujud dan Utbah pun balik bertemu dengan kawan-kawan dia. Bila dia balik, kawan-kawan kata, lain dah muka Utbah ni mesti something wrong somewhere. Tadi muka bukan main garang apa semua, ini muka monyok, muncung 14. Orang Perak panggil muncung 14. Saya tak tahu orang KL panggil apa kan. Masam. Okey, muka tak tahu muka welfare ke. Maka dalam keadaan ini mereka pun tanya, wahai Abdul Walid, apa jadi dengan kamu? Maka dia pun kata, tadi aku dengar ucapan yang demi Allah aku tak pernah dengar ada orang yang akan memperkatakan sedemikian. Wallahi dia bukan syair, dia bukan sihir, dia bukan ramalan, tak pernah dengar.
Sehebat-hebat orang Arab pada ketika itu dengar syair, ungkapan-ungkapan sastra, mereka tak pernah dengar something yang sedemikian. Maka dia kata apa? Demi Allah, kalaulah ungkapan yang ku dengar dari ini akan dikisah besar satu hari, maka orang akan masuk Islam. Cuma tuan-tuan, nak tunjukkan di sini, tengok bagaimana Nabi SAW layan. Nabi tak pernah interrupt. Kita hari ni kadang-kadang jadi orang baru nak bercakap, nak terangkan sesuatu, kita cut dah. Kita tak willing untuk jadi good listener. Itu masalah kita. Kadang-kadang anak cucu baru balik pada sekolah kan cerita, tu kat sekolah tadi kan kau sibuk, belum apa-apa lagi kau sibuk dah. Kawan tu diam tu terbantut nak cerita apa. Cuba bayangkan perasaan kita. Tengok Nabi SAW, walaupun dalam keadaan baginda tahu baginda di pihak yang benar, Utbah dalam keadaan ini di pihak yang salah, for sure akan ajak Nabi buat benda salah, tapi baginda tetap nak dengar. Ini something yang kita kena ambil pengajaran. Kalau kita tak bersetuju dengan siapa-siapa pun, try to be a good listener first. After that, kalau nak counter balik, silakan, tak ada banyak masalah. Kita boleh berbahas, berbicara, saling tak setuju. Sebab biasalah manusia bukan setuju semua benda. Berselisih ataupun tak boleh berpakat dalam sesuatu benda, it's normal. Makan roti canai pun boleh je bergaduh. Orang Kelantan nak makan dengan susu, datang main orang utara pula nak makan dengan kuah parpu, anaknya kan. Kena pula hak datang macam saya ni, orang Kuala Kangsar, nak makan dengan kuah gulai rempah tu, gulai rempah kari ikan semalam yang hari ni tak nak. Kan dia nak makan kalau kari ikan tu hak yang semalam punya perangat, hak tu yang sedap, hak lain tak nak. Ada pula nak makan cicah gula, hak tu bergaduh dah. So tuan-tuan, dalam keadaan sebegini, kalau kita boleh dengar satu persatu sebagaimana Nabi ajar kita, bukankah harmoni hidup ini? Kita ni macam yang kita selalu buat dah. Dan Nabi SAW kadang-kadang Nabi jadi orang yang menghormati golongan-golongan sebegini. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang juga dia merupakan Sadatul Ansar, jadi antara pemimpin-pemimpin golongan Ansar, namanya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Tuan-tuan, setiap kali Nabi SAW kata Jarir, satu hari dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi ni satu perangai dia, Nabi suka duduk dengan kawan-kawan. Duduk. Nabi ni mesra dengan sahabat-sahabat, duduk. Kadang-kadang Nabi letakkan tangan atas peha sahabat, kadang-kadang Nabi letak lutut dia atas peha sahabat. Mesra, tak ada masalah. Satu ketika kata Jarir, tiba-tiba aku datang, tak ada tempat. Semua duduk pakat kumun Nabi SAW. Dia pun bangun, tercari-cari ikut ada tempat untuk dia. Bila mana Nabi SAW tengok dia, Nabi pun tanggalkan satu pakaian. Ada yang mengatakan dia ridak Nabi SAW. Dalam keadaan itu Nabi ambil ridak dia, dan Nabi hampar ke tempat. Kata dia, Jarir duduk kat sini, dekat dengan aku. Dalam keadaan ini tuan-tuan, bila Jarir tengok benda tu, Jarir pun pergi dekat, ambil pakaian Nabi tu, terus letak dekat dada dia. Dia kata, aku tak sanggup duduk atas pakaian Nabi, cuma aku nak ambil keberkatan yang ada pada pakaian Nabi SAW. Dia cium, dia gosok-gosok mata dia, dia kata apa? Semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau menghormati aku. Kemudian Jarir ambil balik jubah tersebut, letak balik dekat Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, dalam sabda Nabi kata, barang siapa beriman pada Allah dan juga hari akhirat, hormatilah orang-orang yang terhormat. Kita layan. Betul, kadang-kadang ada sesengah daripada kalangan kita yang kata Islam layan semua orang sama rata. Betul, sama rata. Sama rata itu pada saya ialah memberikan hak yang sewajarnya. Tak salah tuan-tuan kita letakkan tempat tertentu sebagai penghormatan kepada orang. Penceramah ada tempat letak kereta, sesuailah dengan dia kan. Takkanlah tuan-tuan nak letak dekat luar, nanya kawan tu tak datang dah masjid ni. Kena sesuai.
Tapi Nabi tak pernah pula Nabi mengesampingkan golongan lain. Isu dia lah kita ni kadang-kadang kita kesampingkan golongan lain. Itu sahaja. Kita ada satu pihak lagi kita tak layan. Baginda layan semua. Itu yang kadang-kadang sukar untuk kita buat. Bila geng kita, okey, kita favor dia. Bila bukan geng kita, kita tak favor dia. Itu satu benda yang salah. Baik. Kemudian Nabi SAW juga jadi orang yang sangat bertindak dengan cara-cara yang baik terhadap mereka dengan harapan mereka ni masuk Islam. Sekali lagi ditunjukkan bahawasanya satu ketika bila mana Nabi hantar satu pasukan tentera ke Najd, mereka bawa pulang ada seorang laki-laki daripada Bani Hanifah. Tentera ni tak tahu siapa dia ni. Bila kena tangkap je lah, dah musuh, tangkap. Bila dibawa pada Nabi SAW, Nabi tanya para sahabat, tentera ni siapa yang kamu tawan ni, kamu tahu tak? Mereka kata, ya Rasulullah, kami tak tahu. Nabi sebut nama dia Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Maka Nabi kata, buat baiklah dengan dia, sebab dia ni pemimpin kaumnya. Maka dalam keadaan ini, mereka ni pun ikatlah Thumamah ini dalam masjid, dalam tiang di masjid. Ikat dia. Kemudian Nabi SAW pulang dan perintahkan, Nabi kata apa? Kumpulkan apa sahaja yang kamu ada, bagi pada dia. Tawanan, tapi Nabi kata kumpulkan, bagi pada dia. Tuan-tuan, dalam keadaan ini Nabi suruh ada seorang sahabat ini cari seekor unta, yang mana unta ni masih lagi ada susu, untuk dekatkan unta tu kat dia supaya dia boleh perah susu tu. Tawanan perang, tapi dilayan baik oleh Nabi SAW. Dalam keadaan ini, esoknya Nabi SAW jumpa Thumamah ni. Nabi tanya, bagaimana keadaanmu wahai Thumamah? Thumamah ketika itu dia pemimpin, dia ada ego dia. Dia ditawan sebagai seorang tentera. Dia ada ego dia, tuan-tuan. Tentera kan. Dia kata apa? Dia kata apa? Hanya engkau sebenarnya yang bisa. Dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau kamu nak bunuh aku, kamu boleh je bunuh, layak untuk saja aku dibunuh. Kalau kamu nak biarkan aku dan tak bunuh aku, maka engkau orang yang bermurah hati. Maka dalam keadaan ini kamu buatlah apa yang kamu nak. Kalau kamu lepaskan aku bayar kamu. Ego. Nabi SAW pun diam. 2 hari lepas tu Nabi datang lagi, tanya dia soalan sama. Kamu macam mana hari ni? Sihat? Baik? Dia ulang jawapan yang sama. Nak bunuh aku? Silakan. Tak nak bunuh? Okey, fine. Kalau kamu lepaskan aku bayar kamu. Nabi SAW diam. Kalau kita tampak sekali, geram. Tanya elok-elok, jawab macam tu, tahu tak? Cuba tuan-tuan bayang, kalau saya dah banyak songel dah, tawaran perang kan, aku tanya elok-elok, jawab macam tu. Tuan-tuan tengok akhlak Nabi SAW. Maka dalam keadaan ini sampai tiga masa Nabi SAW jumpa dia. Kemudian pada hari yang ketiga Nabi kata bebaskan dia. Tuan-tuan boleh bayang, tawanan perang yang layan baginda macam tu, tapi baginda akhirnya kata bebaskan dia. Sahabat-sahabat pun bebaskan Thumamah ini. Maka dia pun pergi ke satu batang pohon tamar yang ada dekat dengan masjid, lalu dia ni pun mandi. Thumamah ni tiba-tiba dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata apa? Wahai Muhammad, demi Allah tak ada satu wajah pun yang di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajah kamu sebelum ini. Dan tak ada agama yang lebih aku benci daripada agama kamu ini. Tapi hari ini agama kamulah yang paling aku cintai, dan tak ada kota yang lebih aku kasihi daripada kota ini, iaitu Madinah. Dan pasukan berkudamu menangkapku ketika aku sedang perjalanan untuk umrah. Bagaimana keadaanku? Maka Nabi SAW bila dengar dia mengucap, bila dengar ungkapan yang sedemikian, maka Nabi SAW kata apa? Kamu pergi umrah. Lanjutkan perjalanan kamu. Bila mana dia pergi ke sana, tuan-tuan, akhirnya bila dia balik ke kawasan dia, dia kata apa? Demi Allah tak ada sebutir gandum yang akan datang kepada Nabi Al-Yamamah sampai Nabi beri gandum itu sampai ke sini. Tengok tuan-tuan bagaimana Nabi layan. Sebab apa? Nabi tahu dia ni orang somebody. Kalau dia masuk Islam, orang lain juga akan turuti dia untuk masuk Islam. Maka kena layan baik-baik.
Tuan-tuan, Nabi SAW juga tak pernah melarang siapa-siapa pun untuk duduk dengan golongan-golongan bangsawan ni. Dah. Ya, kita tak pernah pun diminta untuk boykot mereka. Biarlah mereka VIP lantak pi ya. Okay? Mereka pun manusia macam kita, biar. Tak. Nabi kata apa? Kata Jarir radhiyallahu taala anhu, sejak aku jadi Muslim, kata Jarir ketua, sebagaimana hadis tadi, hadis yang Nabi SAW bagi jubah dia, bagi pakaian dia untuk duduk. Nabi kata tak pernah pun larang aku duduk berdua dengan baginda, masuk rumah baginda. Okay? Dan dalam keadaan ini, kata Jarir, Nabi SAW akan senantiasa untuk melayani aku dengan baik. Dan kadang-kadang Nabi SAW puji sifat-sifat baik yang ada pada mereka. Kita ni jarang nak puji orang. Kita selalu puji diri sendiri. Kau gak. Okay? Jarang sebut kamu. Tuan-tuan, Nabi SAW orang yang suka puji karakter orang. Ini satu akhlak yang kadang-kadang kita kena ikut. Kata Jarir, sekali lagi Jarir, dia banyak riwayatkan tentang bagaimana layanan Nabi baik terhadap dia. Kata Jarir, ketika aku mendekati Madinah, ataupun aku nak datang ke Madinah, aku suruh untuk aku berlutut, untuk aku bawa keluar barang-barang aku, untuk aku kenakan, untuk dia pakai kain, nak untuk masuk Madinah. Mungkin dalam perjalanan jauh nak jumpa Nabi, maka perlu tukar pakaian yang sesuai. Boleh bayangkan naik unta di padang pasir, bagaimana kekotoran dia. Okay? Maka dalam keadaan ini, bila mana dia masuk ke Madinah, ketika itu Nabi SAW sedang khutbah. Nabi sedang khutbah. Dia ni atas unta dia. Ketika itu Nabi sedang khutbah. Dalam keadaan ini, aku tengok semua orang duk pandang aku. Sudah. Pasal apa pandang aku semua ni? Buat salah apa-apa ke? Maka dalam keadaan ini, dia pun tanya pada orang yang duduk sebelah dia, wahai hamba Allah, adakah Nabi sebut apa-apa pasal diri aku sebab pakat semua tengok aku ni? Tuan-tuan, kalau kita nak masuk satu tempat penuh orang penuh, tiba-tiba semua pakat pandang kita, lain macam nak berjalan pun dia tak betul lah. So Jarir dia mengalami perkara ni. Kena pula Nabi khutbah. Sebab kalau khutbah biasa orang dengar kan, bila mana dia masuk Nabi khutbah, tiba-tiba semua orang pandang dia. Something wrong ni. Pakai kain tak betul ke, singkat sebelah ke, berlubang ke kain. Maka dalam keadaan ini, orang tu kata, sebelum ni Nabi sebut pasal kamu dengan cara yang terbaik. Dan Nabi sebut salah seorang Yaman terbaik yang akan masuk dari salah satu orang Yaman terbaik akan masuk dari pintu itu atau gerbang itu, dan dia memiliki keelokan bagai para malaikat. So yang masuk waktu itu memang Jarir. Tengok, Nabi sebut dengan sebutan yang baik-baik. Ibu-ibu ayah sekalian, sebab tu sekali-sekala puji. Bukan nak jack, tak. Kita nak menghargai. Puji kerana jack tu lain kan. Dia puji bos dia, kawan dia, dah. Semua orang perlu kita puji. Ada hal kebaikan perlu puji. Puji tak ada masalah. Ni kadang-kadang tak nak puji. Dulu sebelum kahwin je puji macam hari-hari. Sebelum jumpa puji. Dah jumpa tak puji dah. Sebelum kahwin dah kentut wangi. Dah kahwin tu dia. Tuhan tahu. Orang Melayu ni dia ada budaya kan. Tak salah lah budaya orang Melayu ni kan. Awal kahwin ayang, abang. Ada anak pak hang, mak hang. Dah jadi ada cucu tok hang. Hilang lah sayang-sayang semua tu kan. Pujilah suami sekali-sekala, suami pula pujilah isteri sekali-sekala. Kenapa? Kawan-kawan pujilah. Ini kawan lagi bahan sedap. Kita ni suka mapuh orang, kata orang Kelantan tak? Dia dapat mapuh orang sedap menang. Kawan tu buat salah sampai ke sudah sebut hang tadi kan, pukul bola golf pun tak masuk-masuk, malu kaum je. Contoh ni main golf lah kan. Saya tak pandai main golf, tak tahulah. Tuan-tuan, nampak tak Nabi SAW puji. Dan dalam keadaan ini Nabi SAW juga memenuhi undangan mereka. Kalau mereka ni jemput Nabi, taklah pula Nabi bila mana orang miskin Nabi terima, orang kaya tak. Siapa-siapa dijemput Nabi akan terima. Orang kaya mengundang Nabi pun Nabi terima. Orang miskin undang Nabi pun Nabi SAW akan terima. Okey. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Satu hari Nabi SAW kunjung ataupun bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang juga orang hebat Madinah yang namanya Sa'ad bin Ubadah.
Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni seorang antara yang dicalonkan sebagai khalifah waktu kewafatan Nabi. Sa'ad bin Ubadah pun sajikan beberapa buku roti dan juga minyak zaitun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan Arab lah kan, roti minyak zaitun. Kita agak-agaknya roti dengan bubur kacang kot. So roti dengan minyak zaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Semoga mereka yang berpuasa berbuka bersama kamu, semoga orang-orang saleh memakan makanan kamu, dan semoga malaikat mengirimkan barakah ke atas kamu. Tuan-tuan tengok, Nabi tak tolak pun undangan. Kita ni memilih undangan. Orang kita berkenan pergi, yang tak berkenan tak pergi. Salah. Pergi. Selagi mana kita mampu dan juga undangan dia baik, maka tidak menjadi masalah untuk kita pergi kepada mereka. Dan kata Sa'ad bin Mu'adh, Nabi SAW ini satu hari bila mana Sa'ad bin Mu'adh ini terluka. Sa'ad bin Mu'adh ini merupakan ketua kaum Aus. Bila dia luka dalam peristiwa perang Khandaq, dia terkena panah yang dilepaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW bina satu khemah dalam masjid Nabi SAW. Nabi selalu jenguk dia. Tengok bagaimana layan Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, Nabi juga minta pandangan daripada golongan ini. Nabi tak pernah kesampingkan. Kenapa? Sebab mereka ada peranan masing-masing dalam masyarakat. Ketua ada peranannya, pengikut ada peranannya. Ketua yang baik insya-Allah akan lahirkan pengikut yang baik. Tapi kadang-kadang kalau ketua saja baik, rakyat tak baik, tak jadi juga. Rakyat baik, ketua tak baik, tak jadi juga. Sebab tu kedua-duanya perlu baik. Imam baik, makmum tak baik, masalah juga. Makmum semua baik-baik, imam masalah, tak jadi. Sebab tu saya teringat satu kisah bila mana orang tanya pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Zaman Sayyidina Ali ni banyak berlaku fitnah kekacauan. Orang kritik Ali. Orang bandingkan zaman Abu Bakar, Umar, tak ada masalah pun, elok je. Ali jawab apa? Zaman Abu Bakar, zaman Umar, rakyat dia orang macam aku. Zaman aku, rakyat dia orang macam hang. Faham tak? Sebab tu berlaku kekacauan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi tunjukkan akhlak-akhlak sebegini. Maka layanlah semua orang dengan selayaknya. Kanak-kanak, nanti ada masa kita cerita nak yang budak-budak macam mana. Sebab kadang-kadang orang masjid ni disebut tak mesra kanak-kanak. Kesian orang masjid. Tengok nanti kita akan tengok. Cuba kalau bila-bila saya ada masa, kita tengok bagaimana Nabi layan budak-budak. Sebab kadang-kadang orang jemaah masjid ni orang suka tuduh. Saya tak kata orang suka tuduh kan, tak mesra kanak-kanak, padahal kita ni habis mesra dah. Budak bising biasalah tuan-tuan. Saya selalu sebut, saya okey budak bising dalam masjid. Yang saya risau orang tua bising dalam masjid. Budak-budak berlari dalam masjid okey lagi. Orang tua bising, tu masalah negara. Tu perlu diselesaikan segera. InsyaAllah ada masa kita sambung. Kita akan cuba tengok bagaimana layanan Nabi SAW terhadap golongan-golongan lain. InsyaAllah kalau ada masa. Yang baik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.